Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini akan bersama dengan Allah, orang yang Allah bagi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kedudukan yang amat tinggi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kenapa timbul cerita orang mati syahid? Itu persoalan yang paling penting. Apa penting sangat untuk jadi gugur syahid di jalan Allah? Kenapa gelaran ini suatu gelaran yang amat hebat, sehingga ada golongan tertentu mungkin taksub kepada pemimpin dan pejuang mereka? Ya, kita tak tahu syahid itu benar atau tidak di sisi Allah. Kawan tu bila meninggal dia panggil syahid. Sedangkan kebanyakan ulama tidak menggalakkan perbuatan itu benar. Sebab kita tak tahu, ya, kalau dalam perjuangan itu dia betul-betul syahid ataupun tidak. Balik kepada niat dia, balik kepada kaifiat. Ya. Cuma kita mengharapkan kalaulah benar niat dia, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Kenapa manusia beria nak sebut si fulan syahid, si fulan syahid? Kerana mereka tahu ini martabat yang paling tinggi di dalam agama kita. Baik, kenapa penting sangat ada kedudukan syahid ini? Orang yang dikurniakan kedudukan syahid ini ialah orang yang menegakkan hukum Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah. Maka mereka apabila gugur dalam perjuangan berkenaan, mereka syahid, menjadi saksi di hadapan Allah besok. Mereka sudah tegakkan hukum Allah Subhanahu. Bila kita sebut begitu, orang yang memperjuangkan Islam ni dia kena tengok benda-benda besar. Bukan tengok benda remeh-temeh. Bukan tengok perjuangan peribadi, perjuangan parti, perjuangan kumpulan, perjuangan bangsa dan sebagainya. Tidak. Perjuangan asasnya tegak kalimah Allah, tegak agama Islam, memperjuangkan agar ia tertegak di atas muka bumi. Bila kita sebut begitu, dia nampak perkara besar. Bukan nampak perkara yang subhanallah, tak mahu saya sebutlah. Kadang-kadang kita bincang benda yang Al-Quran sebut, la tas'alu an asya' untuk berdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu benda yang kalau dijawab akan menyusahkan kamu. Contoh, ya, nak makan tapai, halal ke haram? Apa sebab saya bawa pergi makmal dalam tapai tu alkohol banyak? Orang dari dulu dah makan, dah tak ada apa-apa. Dah habis tapai, pergi air nira pula. Ya? Baru ni ada satu pihak tulis surat, bukan kepada saya lah, kepada satu pihak yang lain. Ya, ini bukan nak suruh takut. Nak kata manusia ni bila dia lupa perkara besar, dia sibuk perkara kecil. Apakah air paip kita benar-benar air mutlak? Sebab ya, dalam tawas yang dicampurkan untuk menjadikan ia putih, terdapat Florida yang untuk kita berus gigi. Dan dikatakan Florida itu berasal daripada binatang yang bernama babi. Kita disuruh ke bertanya perkara seperti ini? Ya, kita disuruh ke bertanya perkara seperti ini? Para ulama berbincang soal orang mandi dalam sungai. Ya, mandi dalam sungai. Di seberang sungai itu bangkai babi timbul. Bukannya bekas-bekas tulang, tak sekor macam tu, elok je. Ya, artinya kalau berasa nak mati lemas tu pergi kat situ, boleh selamat diri sikit, tak tenggelam. Ya. Para ulama bincang hatta dalam keadaan begitu sekalipun air itu tidak najis. Ini kita bincang benda yang ya, menyebabkan orang Islam jadi mundur fikirkan perkara seperti ini. Ya. Baru ni bincang dalam fatwa kebangsaan soal berapa banyak kandungan alkohol yang dibenarkan ada dalam minuman. Ya. Eloklah perkara itu dibincang. Tetapi
hikmah wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dalam jumlah yang banyak itu mabuk, maka dalam jumlah sikit ia juga haram. Nabi tak sebut berapa persen. Dan Nabi tak suruh kita cari berapa peratus. Nabi sebut pada kadar yang banyak itu mabuk, maka dalam kadar yang sedikit pun ia haram. Bukan sekadar itu yang dibincangkan oleh sebahagian manusia. Dah kalau arak itu yang memabukkan itu haram diminum, maka ia adalah najis juga hukumnya. Bukan kita nak bermudah-mudah soal agama. Kita lihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya arak, judi, berhala, bertenung nasib itu adalah najis dan daripada amalan syaitan. Dia tak tahu ayat itu dah turun, dia jumpa Nabi, dia hadiahkan kepada Nabi satu balang arak, satu bekas arak, bagi kat Nabi. Nabi kata, kamu tak tahu ke bahawa arak itu sudah diharamkan? Ya. Sebelum dia jawab tak tahu, dia bisik kat kawan dia, dia bagi balik barang tu, kamu pergi jual. Dia katakan, Nabi, saya tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata, sesuatu yang diharamkan untuk diminum, ia juga haram untuk dijual. Dia ambil balik yang dia bagi kat sahabat yang lain begitu. Jadi nak buat macam mana ya Rasulullah? Kamu tuangkan ia di atas tanah. Dia tuang. Kalaulah ia najis, pasti Nabi SAW suruh buang tempat lain. Itu menunjukkan bahawa ia haram diminum. Tetapi zat dia sendiri, ia bukan najis. Kalaulah ia najis, ayat Al-Quran tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, bertenung nasib, berhala itu adalah najis daripada amalan syaitan. Kalau macam tu, lepas kita pegang patung yang orang sembah tu, kena cuci tangan lah. Lepas pegang daun teruk tu, kena cuci tangan lah. Pergi tengok tempat orang bertenung nasib, pegang alat yang bertenung nasib, kena cuci tangan ke? Tidak. Kita tidak disuruh pergi ke arah yang terlalu jauh. Artinya yang jelas, ia diharamkan. Tetapi nak pergi kepada yang lain yang tidak disebut oleh Nas, sini bawa masalah kepada manusia. Sebab itu, bila kita sebut memperjuangkan Islam, kita memperjuangkan perkara yang besar di dalam Islam, dan kita tidak disuruh pergi cari benda-benda yang halus seperti ini. Bincang soal kemajuan makanan hari ini, GM food, genetic modification food, ya, makanan yang sudah dimodify. Asalnya jagung tu kalau rebus sehari, rebus pagi, tak makan petang, basi. Maka dicari dalam sifat jagung itu dan sifat makanan yang lain yang boleh menyebabkan kalau rebus 3 hari tahan, boleh dimakan. Ataupun kacang soya. Kacang soya yang kalau buat air soya 12 jam basi. Cari formula daripada kacang lain, kalau dibuat jadi air, dia boleh tahan sampai 72 jam, maka dicantumkan. Itu dipanggil GM food. Yang macam ni juga dibincang soalnya, kalau dia ambil daripada binatang bagaimana. Sedangkan tuan-tuan, ilmu saintifik sebut, bila sebut genetik ni, ya, kemungkinan untuk kena yang haram itu ialah 1 daripada 1.5 bilion genetik. Adakah agama suruh kita cek daripada 1.5 tu haram ataupun tidak? Soal ini semua soal ibadat ta'abbud yang perlu kita faham. Ya, kita lepas pegang anjing, kita pegang anjing elok-elok, lepas tu kita sama, bawa tangan tu pergi makmal. Ada lagi tak genetik anjing kat tangan? Sudah pasti masih ada. Sebab bila kita sebut genetik, benda yang terlalu halus, ya, dan sebab itu saya sebut tadi, agama tak suruh kita pergi kepada detail
perkara-perkara yang tidak disebut dan tidak dijelaskan secara detail.